Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. 830 orang mata memandang, 2-3 orang je share. Kesian saya. Share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif. Sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya pada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Tadi ada baru selesai Convention Bumi Putra tentang Bumi Putra dan sebagainya, dasar ekonomi baru di EB. Dan menarik beberapa ucapan, terutama ucapan daripada Rafizi, sangat menarik. Tapi kita baca ini dulu. Bertenang menurut Zaid Ibrahim, tiada siapa seberuntung Bumi Putra. Bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim percaya bahawa tidak ada sebab untuk bimbang dengan pendedahan bahawa hanya satu daripada 97 syarikat tersenarai di Bursa Saham dalam tempoh 3 tahun adalah milik Bumi Putra. Bumi Putra Melayu memangnya tidak perlu risau. Di negara ini Bumi Putra menguasai segala-galanya. Ia mempunyai kerajaan Bumi Putra, Petronas. Bank terbesar ialah Bumi Putra. PNB semua konglomerat penting untuk Bumi Putra. Khazanah ratusan JLC adalah Bumi Putra. Biar promotor Cina mendapat perhatian, biarkan mereka menjadi pemilik syarikat tersenarai. Lagipun siapa tahu, di sebalik senarai pemilikan beneficial itu terdapat kaitan dengan kepentingan lain dalam menggunakan korporat bawah tanah. Tak ada yang mustahil. Kepada orang Melayu sila bertenang. Pemimpin kita melakukan segala-galanya untuk kita, semua perkara duniawi. Tiada kumpulan di dunia ini yang beruntung seberuntung Bumi Putra. Bercakap di Kongres Ekonomi Putra semalam, Pengerusi Bursa Malaysia Abdul Hamid Omar berkata situasi sepatutnya memberi kesedaran untuk Bumi Putra bangkit. Dalam menangani segala sebab gagal mencapai keputusan, walaupun 6 dekad melaksanakan pelbagai dasar untuk memperkasakan Bumi Putra, Wahid berkata punca utamanya ialah tumpuan diberikan kepada sektor awam, tetapi bukan sektor swasta. Dalam konteks KDNK, Pengerusi Bursa Malaysia itu berkata, sektor awam hanya menyumbang 17.8% kepada ekonomi, manakala swasta 76.2%. Sementara Zaid berkata, kenyataan Wahid boleh difahami. Maklumlah seorang pemimpin Melayu, apabila mewakili atau bercakap di Kongres Bumi Putra, mestilah menyampaikan ucapan sewajarnya kepada hadirin yang datang di jauh untuk mendengar bagaimana mereka boleh diselamatkan. Anda perlu cemas dan mengambil berat tentang masa depan yang suram dan anda perlu dilihat sebagai penyelamat, katanya. Bagaimanapun Zaid berkata ada satu perkara yang perlu dibimbangkan. Itulah diceritakan oleh nenek moyang kita 500 tahun dulu. Jagalah pagar supaya pagar tidak makan padi, katanya lagi. Sebelum ini Zaid berkata tiada apa yang lagi berguna atau relevan akan muncul daripada Kongres 3 hari itu untuk golongan bawahan kerana dasar Malaysia tidak memenuhi keperluan mereka. In general, I agree apa yang Zahid cuba nyatakan. Kalau saya boleh baca reading between the lines, saya faham sindiran yang dinyatakan oleh Zaid Ibrahim itu kalau dia menyindir lah. Tetapi kebenaran statistik ini kita akan faham dalam konteks yang menarik, yang satu persoalan yang besar yang kita kena bawa. Soalan besar yang kita kena bawa adalah kenapa daripada 100 syarikat Bumi Putra, daripada 100 kalau di sana disebut oleh apa orang kata, oleh syarikat oleh pendedahan oleh Pengerusi Bursa Malaysia, dia kata satu daripada 90 syarikat Bumi Putra, satu daripada 90 syarikat tersenarai di Bumi Putra dalam tempoh 3 tahun adalah milik Bumi Putra. Maksudnya, daripada 98, satu je Bumi Putra. Ratio dia 1 kepada 97. Ratio sepanjang the last 3 years, 1 kepada 97, hanya satu je syarikat Bumi Putra. Kenapa? No. Dia banyaklah faktor. Satu yang saya baca tadi, ada orang hantar dekat WhatsApp, dia kata bahawa sekarang ini disebabkan oleh kekurangan bank yang ada di Malaysia untuk memberi pinjaman. Bagi saya dana je. Salah satu benda yang besar yang syarikat Bumi Putra perlu juga adalah dana. Capital investment juga adalah satu perkara yang besar yang kita perlukan. Tetapi bagi saya untuk letakkan everything to the bank pun masalah juga. Kita ada pelbagai sebenarnya. Kita ada debt ventures, kita ada angel investors, kita ada venture cap dan sebagainya. Kita ada banyak sumber dana. Tetapi again VC,
debt venture sebagainya, benda-benda semua macam ni, cost dia terlalu tinggi dan risiko dia terlalu tinggi. Dan ilmu Bumiputera kita terhadap perkara-perkara sebegini ni tak berapa tinggi, tak berapa cukup. Majority di dalam SME small medium industry adalah golongan Bumiputera. Majority, I think more than 70% adalah golongan Bumiputera. So macam mana kita nak keluar daripada perkara ini? Saya tertarik apa yang Zaid Ibrahim kata tadi, harapkan pagar, pagar makan padi. Dia tak cakap direct. Dan kebanyakan Bumiputera ni lebih interested melabur dalam projek-projek government. Kita lebih suka ambil projek, ambil tender, benda-benda macam tu yang kita lebih suka untuk tertarik untuk pergi. Now, non-Bumiputera pun ambil juga. Tetapi bila dia dah dapat dana, dia orang kemudian dia tak rely on the project. Projek government ni untuk dia orang dapatkan first dana atau keuntungan dia. Menarik Untung dia selepas itu mereka pergi kepada business lain. So they start doing their own business. Bumiputera kita untuk grow their own business ni agak payah. So itu kebanyakan Bumiputera kita ni lebih suka pergi kepada projek yang secure, projek government, bayaran yang secure dan sebagainya. Another interesting point juga nak dibuat berkenaan dengan bisnes Bumiputera kita sendiri ni adalah kita kurang networking sebenarnya. Now, dia ada satu pertubuhan dipanggil Presma, Persatuan Restoran-Restoran Mamak Malaysia. Interesting Persatuan Restoran-Restoran Mamak Malaysia. Saya dapat data Persatuan Restoran Mamak Malaysia ni, revenue dia orang saja per year I think about 4 billion ringgit, correct me if I'm wrong on this. Pendapatan yang kedai-kedai mamak yang dia orang ada persatuan tu 4 billion of dollars tau. Billion ringgit dia orang punya pendapatan dia. Why? Because dia orang bersatu sebagai satu gagasan. And kalau ada mamak nak buka bisnes, what they think about is location. Kan, modal dia orang boleh bagi, dia orang boleh support in term modal. Yang penting kau cari location. That's why sekarang ni McDonald, Starbucks, Shell, Petronas, Mamak, they are not in the business of doing apa yang diorang buat. Dia bukan jual bukan jual ayam goreng. KFC dia orang bukan jual burger. McDonald bukan jual burger. KFC orang kata Starbucks bukan jual kopi. Mamak bukan jual restoran mamak. You all tahu dia orang buat apa? They are in the business of property. Dia orang in the business of property. What they are doing is they bought over a property. Dia beli satu property tu, dia letak business kat situ. Business tu yang bayar the loan of the property tu. And after certain period, 10 years, 15 years, setelah mereka dah habis bayar, the property belongs to them. Imagine, in the next 20 years, semua corner-corner ada restoran mamak, tuan-tuan. And they own the property. They own the property. You see? Kan? They own the property in the next 10, 20 years. They are already owning it. They're gonna own some more. Dia orang akan miliki property itu. Dan lepas tu orang kita akan kata, orang Bumiputera kata, oh ni kenapa aset-aset kita tak mampu orang Bumiputera bersaing. Tuan-tuan, kita baru dapat first million, apa kita buat? Kita beli rumah besar, kita beli Lamborghini, lepas tu kita pergi holiday overseas, lepas tu kita beli barang-barang mewah, lepas tu habis duit. Lepas tu macam, alamak, kenapa lah aku ni tak cukup duit This is what the things that kita, bukan semua lah. Ada di kalangan kita yang buat macam tu. The first million kita buat, kita bergaya. Sebab kita rasa kita akan ada the next million. Sepatutnya the first million yang kita dapat, kita akan fikir that million is not going to last forever. Dia tak akan ada kat situ selama-lamanya. Apa patut kita buat dengan the first million tu? Kita kena invest. Kita kena cari opportunity. Kita kena kembang dan besarkan lagi. This is not the time untuk kita nak, orang kata apa, nak beli barang-barang mewah lagi. Not yet. Not yet. Tapi kebanyakan orang kita, that's the first thing yang dia buat. Lepas tu bila bisnes dah tak cukup modal, dia jam. Dia jam, dia tak tahulah. Lepas tu salahkan kerajaan. Inilah kerajaan tak bantu kita dan sebagainya. Saya tak kata semua Bumiputera. Sebab itu bagi saya, the first step tu very important. And bagi saya lebih suka. Saya jarang sangat ambil tender government. Jarang. Itu pun kalau ada pun sebab orang sub kat kita. Saya lebih suka invent the business. Create the business. Kita create the opportunity tu. And then Rafizi melihat bahawa kita kena move sebenarnya kepada high level industry. Kita dah kena fikir. Kalau tuan-tuan fikir, terutama kat Sarawak lah kita kata. Kebanyakan orang kaya kat Sarawak, dia sama ada kerja kerajaan ataupun dia oil and gas. Bukanlah kaya, tapi maksudnya M40 ke atas lah. Ataupun dikroni kepada certain politician. Apart from that, majority rakyat tak ada. So kenapa dia tak berkembang? One of the reasons is, kalau kita tengok, local industry tu tak ada yang berkembang. Rakyat tempatan kita sendiri tak melihat ke hadapan.
tak melihat ke arah bagaimana kita nak guna opportunity-nya. Tuan-tuan, sekarang kita ada AI, kita ada internet, kita ada social media. We got lots of opportunity. Terlalu banyak peluang-peluang yang kita ada sekarang ni. Compare dengan awal tahun 2000, tengah tahun 2000, before 2008 dahulu kan. Kenapa 2008 masa itu mulanya Facebook. Sebelum itu kita tak ada that opportunity. Now we have that opportunity. Ada Ustazah Asma itu dia komplain. Dia kata bisnes dia rugi kerana harga barang mahal. Lepas tu dia kata, sekarang ada SST. SST tak implement lagi. Rupanya SST tak implement lagi, tuan-tuan. Dia rugi. Tuan-tuan, dalam pada dia kata dia rugi, dia tutup kedai kerana bisnes mahal. Tuan-tuan tahu tak? Ada yang berniaga jual ayam nyet Khairul Aming. Within 3 minutes dia jual 80,000 ke berapa ratus ribu dia botol dia punya produk. Ada satu ustaz tu dia jual kek tapak kuda ke apa nama kek tu, saya tak makan kek macam tu kan. Tak nak order online tu minute second, tuan-tuan. Habis. So adakah kerana barang mahal ataupun kerana kita yang tak pandai bisnes? And then kita blame orang lain kepada perkara tersebut. Gagal dalam perniagaan ni normal. But how we learn and we recover, macam mana kita nak recover dan kita belajar daripada perniagaan, itu yang jadi masalah. Kita kena belajar benda ni dan kita kena keluar daripada kepompong kita. Hari ni Perdana Menteri announce 1 billion akan diberikan, akan diletakkan di JLIC untuk mengembangkan bisnes perniagaan Bumiputera. 1 bilion ringgit akan diletakkan di dalam JLIC bagi mengembangkan bisnes Bumiputera. Kalau lepas ni, kalau kita tak kembang lagi, tuan-tuan, saya tak tahulah. Tak berkembang lagi kita sebagai Bumiputera, saya tak tahulah. Dan yang satu lagi, bila Syed Ibrahim kita harapkan pagar makan padi tadi, saya nampak satu lagi benda yang kita kekurangan adalah kerana setiap kali ada bisnes, dia makan commission. Itu yang jadi isu. Makan commission tu yang jadi isu. Bila dah makan commission jadi isu, itulah masalah ni. Alright.